crime yang banyak dilakukan dalam negara ini, termasuklah melakukan kesalahan dalam masalah narkotik sebagai contoh. Sebelum itu, KDN mencadangkan agar usul ini akan dapat kita lanjutkan semula, iaitu subsection 4/5 ini dibentangkan sekali lagi, insyaAllah sebelum 31 Julai nanti. Kita akan berbincang semula dengan speaker, kedua-dua speaker, sama ada Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara, untuk menentukan cara mana untuk kita lakukan ini semula. Jadi 10 NGO yang sebenarnya hadir tadi, termasuk mahasiswa, memberi sokongan kepada KDN berkaitan keperluan dan kepentingan subsection 4/5 Akta Sesma 2012 itu adalah sebanyak 10 semuanya. Akan kita namakan satu persatu: Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia (MCPF), Retired Senior Police Officers Association of Malaysia, Majlis Perundingan Melayu, Malaysia Community Crime Care, Persatuan Industri Keselamatan Malaysia, Malaysia Fish Industries General Association, Persatuan Alumni Universiti Beijing, Alumni dan MPP DPM, Malaysian Corruption Watch, dan juga Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung atau GPMS. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasihlah kepada semua. Tan Sri ex-IGP dulu pun ada, Tan Sri Musa, Dr. Ayub ni Vice President MCPF, dan juga beberapa rakan-rakan lain. Wan Hussein pun ada daripada JPMS. Duduk sebelah sini Wan. Penyokong kuat saya akan jadi calon kita kat mana tak tahu lagi. Jadi semua tu adalah Tok Mio pun ada, ramai yang sebenarnya hadir untuk memberikan sokongan kepada kita semua. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ada soalan? You be the first one, and I know. When are you bringing up the matter to the speakers, Datuk Sri? I'm going to do that immediately. In fact, I've spoken to him. There are certain issues that we have to look into in order for us to bring it smoothly into the parliament in the future. So you're confident that this time it will not get shot down now? Unless there are many those who do not like my face. Okay. Ada lagi? Ya. Bila usul tu ditolak hari tu, ada yang bilang, oh semalam sebenarnya tak ada. Sebenarnya apa implikasi dia? Adakah sebenarnya hanya a portion saja yang ditolak? No, it is something yang orang lupa bahawa sebenarnya bila kita kalah usul tersebut, bukan akta ya. Usul itu hanya untuk melanjutkan subsection 4/5 akta tersebut. Dia hanya memerlukan satu prosedur yang diberikan kepada polis. Siasatan mesti dibuat dalam masa 28 hari. Itu saja. Jadi kalau dah tak ada subsection 4 itu, -5 ini, jadi apa instrumen yang ada pada PDRM? Tangkap melalui akta itu, tetapi instrumennya tak ada. Sebab itu kita perlukan lanjutan itu supaya kita berikan semula pada PDRM. Ini orang tak faham. Apabila kita ada akta, tak ada instrumen, apa gunanya? Seperti macam ikan nak makan orang, lepas tu kuku gigi tak ada. Dia gigit licin macam tu ya. Macam tu. But Datuk Sri, why is there actually a sunset clause dekat tu? Masa kita mula-mula buat akta tu, kenapa ada you have to extend it for another Pada 1 year? tahun 2012 apabila kita lakukan ini, pada pendapat saya lah, ketika itu apabila ASC sudah tidak ada lagi, maka kita tengok terlampau banyak jenayah-jenayah yang dilakukan, begitu besar, yang kompleks, yang susah untuk kita gunakan melalui akta yang sedia ada. Maka ketika itu kita cuba untuk melakukan sesuatu untuk memberikan sesuatu instrumen yang boleh digunakan pakai oleh PDRM. Dan bila kita lakukan ini, kita bagi tempoh 28 hari kerana kita merasakan 28 hari itu mencukupi. Dan apabila kita adakan sunset clause, kerana itu hanyalah keadaan waktu 2012 yang kita merasakan 28 hari mencukupi. Sebab itu ada that sunset clause.
Sampai 5 tahun kita tengok, tak cukup. Kita kena sambung lagi. Dan sampai sekarang pun kita rasa kita perlu lagi 28 hari. So sampai satu ketika mungkin kita merasakan tak perlu lagi. So the spirit is actually to make sure that the understanding of having this instrument 28 hari ini cukup ataupun tidak. It doesn't mean that it is mencukupi 28 hari dan lepas tu dah tak ada lagi. It can be reduced, but it cannot be hapuskan sama sekali. Datuk, sementara nak menunggu untuk Julai ni, apa situasi dia terhadap subsection tu? Dia masih lagi ada kerana dia hanya tamat pada 31 Julai. Soalan pasal immigration boleh? Yang lain dulu. Yang pasal ini dulu. Ada? Tak ada, okey. Adakah kerajaan mungkin akan minta immigration bagi rebate kepada passport holder sebab 2 tahun ni tak boleh nak mesti nak keluarkan hari ni pasti dah boleh semua macam-macam. Adakah akan bagi rebate untuk renew pasport tu ataupun mungkin ke apa ke, adakah akan dapat Dia pada saya mudah saja jawapannya gini. Berapa ramai orang yang buat pasport? Berapa ramai orang yang menggunakan pasport? Pasport ini is a necessity. Bermakna sesiapa saja yang nak keluar negara perlukan pasport. Ramai daripada orang di kawasan saya tak ada pasport pun. Jadi kalau kita berikan rebate kepada mereka yang memang perlukan pasport, I think it is not fair for those people. And everyone is actually fighting for equal term untuk semua rakyat. Jadi pada saya, yang perlukan bayarlah untuk dapatkan pasport. Datuk, minta Datuk komen sikit tentang kepimpinan Perdana Menteri dan kestabilan politik yang membolehkan Malaysia memasuki ke fasa perangai endemik COVID-19 ni. Say it again. Komen sikit berkenaan dengan kepimpinan Perdana Menteri dan kestabilan politik yang membolehkan Malaysia memasuki Kepimpinan Perdana Menteri. Okey. Yang berhormat Perdana Menteri selalunya sesiapa saja menjadi Perdana Menteri harus memikirkan tanggungjawabnya untuk kepentingan negara. Pada saya hanya akan memberi sokongan kepada sesiapa saja yang mampu untuk menguruskan negara dengan sebaik mungkin. Hari ini bila kita kata kita dah buka negara 1 April ini, orang Singapura dah boleh masuk ke Malaysia beratur. Ini salah satu daripada perkara yang telah pun dikaji. Sama ada kita dah cukup masa ataupun tidak, ianya telah pun kita lakukan beberapa bulan yang lepas. Kalau kita tengok yang bahagia yang berhormat Tan Sri Muhyiddin sebagai pengurusi MPN sebagai contoh dah pun umumkan dia mencadangkan 1 Mac. Tapi dia bertanya dengan KDN dan KDN kata kita bersetuju. Dan kemudian kita bawa dalam kabinet kata mungkin kita boleh tangguh lagi sebulan. Dan kabinet bersetuju untuk kita tangguh sehingga 1 April. Hari ini telah ternyata boleh. Begitu juga dengan perkara yang kita lakukan sebagai vaccination yang kita berikan. Ianya bermula daripada zaman Tan Sri Muhyiddin untuk kita carikan vaksin. Dan kita bersetuju beri penekanan supaya semua orang ada vaksin, supaya kita boleh masuk ke era endemik, tidak lagi pandemik yang kita semua takut, terpaksa kita lakukan untuk balancekan di antara kesihatan dan juga ekonomi yang ada dalam negara. Tapi hari ini oleh kerana kepentingan untuk kita majukan negara melalui aktiviti ekonomi, kita buka dan kita berikan ruang yang seluas-luasnya dalam keadaan yang masih lagi berjaga-jaga. Maka bermakna kerajaan yang ada hari ini adalah kerajaan yang bertanggungjawab untuk rakyat. Bukan hanya yang berhormat Perdana Menteri, tapi semua. Sama ada menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri, semua rakyat yang ada harus bertanggungjawab, bekerjasama, melihat bahawa agenda utama kita adalah untuk memajukan, untuk memastikan bahawa negara kita boleh selamat daripada segala masalah dan kita boleh menempuhi apa saja masalah bersama apabila kita tidak
mementingkan politicking daripada apa yang kita lihat di hadapan. Datuk Seri, soalan politik satu boleh? One more, last one. Datuk Seri Mukhlis kata Tan Sri Muhyiddin adakan pertemuan bersama Tun Mahathir untuk bagi mengumumkan cadangan gabungan parti lah dalam PRU 15. Jadi adakah Datuk Seri tahu mengenai perkara ni dan mengapa mahu ingin kembali bekerjasama dengan Tun Mahathir? Adakah Datuk Seri mengapa mahu bersama? Adakah Datuk Seri tahu mengenai pertemuan antara Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Tun Dr. Mahathir dan mengapa mahu ingin kembali? Saya melihat ini sebagai salah satu daripada strategi untuk memastikan segala apa yang kita lakukan ini adalah kepentingan maslahah yang lebih besar, iaitu melihat bahawa perpaduan di kalangan kepimpinan yang ada itu perlu ada. Jangan ada ego masing-masing mengatakan orang ini jemput orang ini jumpa orang ini. Itu pada saya adalah sikap yang tidak ada keterbukaan. Lepas tu yang tak timbul siapa jumpa siapa. Yang penting pada kita, semua pemimpin-pemimpin, terutamanya pemimpin besar dalam negara kita, harus duduk dan memikirkan tanggungjawab mereka demi untuk rakyat. Yang kita ni nak api-apikan, oh kau jumpa orang ni jumpa orang ni, buat apa? Pada saya tak penting isu itu. Yang pada saya yang pentingnya, apakah agenda yang boleh mereka sama-sama buat untuk kepentingan negara. Sama ada Tan Sri Muhyiddin jumpa Tun Mahathir, orang muda jumpa orang tua, patut kita hormat. Kita kata kita bangga. Saya bangga orang presiden saya dapat bertemu dengan ex pengurusi parti saya. Saya begitu bangga sekali. Saya juga bangga melihat sebagai ex-pengurusi saya sanggup menerima ex-presiden dia. Jadi itu adalah sesuatu yang baik. Pada saya berdoa supaya ianya mencapai satu matlamat yang boleh membantu negara. Tak salah pun. Jangan kita mengapi-apikan, mengatakan pasal orang ni nak jumpa orang ni nak jumpa orang ni. Seolah-olah kita ni jadi orang yang mahu melihat ada perpecahan di kalangan kita. Tak ada perpecahan, biar mereka semua selamat duduk dan boleh membincangkan demi masa depan negara yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.